Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Okey, alhamdulillah hari ni saya dapat buat video lagi. Okey, hari ni saya masuk ke projek rewiring. Bukan wiring baru tapi rewiring. Hari ni hari yang pertama. Wiring ni rewiring asal. Wiring asal ni tak ada banyak masalah sangat pun. Cuma lebih kepada wiring ni wiring lama. Jadi owner dia tahu sedikit sebanyak pasal elektrik ni. Dia minta saya rewiring lah. Jadi owner minta saya pasang mega kabel, buat ikut spek yang betul lah. Guna mega kabel, root bawah 10 ohm. Jadi saya buat video ni dalam bumbung terus, senang. Senang anda nak tengok macam mana wiring yang lama. Jadi rumah tuan-tuan ni kalau berkesempatan buka manhole, naik atas tengoklah. Rajin-rajin tengok untuk dalam bumbung. Tak kira lah wiring ke, kayu ke, atap ke, kita kena tengok dalam bumbung. Okey, jadi yang asal dia ni, yang anda tengoklah pipe dia. Jadi pipe tu terbang. Terbang tu tak ada masalah bagi saya, cuma kekemasan tu kurang kekemasan tu tak ada masalah. Yang penting dia buat tu cara yang betul. Cara yang betul ni macam mana tuan-tuan? Cara yang tepat lah. Maksudnya yang tepat, bukan main ala kadar janji hidup, janji berfungsi, tak. Cuma yang ni sebelum ni saya pernah datang buat inspection, cuma saya tak buat video lah. Dari segi saya test untuk kabel, saya pakai insulation test, tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah lah benda tu. Jadi owner minta rewiring sebab kabel asal tu ada yang 3 core. Ada yang pakai kabel lama, kabel 3 core. Maksudnya kalau pakai kabel 3 core ni kabel lama lah. Wiring tu wiring lama. Jadi hari ni saya akan buat rewiring balik, pasang trunking, akan kemas lah dalam ni. InsyaAllah saya akan kemas. Jadi saya nak settle kerja dulu. Beres. Okey, sekarang ni dah jam pukul 4.15, 4.12. Jadi saya pun dah nak balik tuan-tuan. Progress hari ni saya cuma buat highway je. Pasang trunking. Maksud highway tu trunking lah. Okey, ni trunking saya pasang. Okey, straight. Okey, memang tak nampak. Susahlah nak nampak sebabnya pipe dia tu terbang je pipe dia tu. Jadi untuk nak nampak trunking saya buat ni memang susahlah sikit. Tapi tak apalah, selepas daripada saya dismantle semua sekali, nanti anda akan boleh tengok lah. Okay, yang ni untuk sub DB. Jadi besok saya tunggu pasang pasang pipe untuk ke point. Itu je lah untuk rumah ni. Wiringnya, lampu, kipas, soket plug. Itu je lah. Aircon saya tak buat sebab aircon dah rewiring dah. Maksudnya orang lain yang buat. Jadi saya tak nak kacau yang tu. Walaupun pipe dia terbang, tapi dah pernah buat rewiring dan wiring tu baru lagi, tak perlu nak buat rewiring. Jadi wiring cuma yang lama je. Yang lama ni macam mana tuan-tuan? Okey, macam ni. Okey, jadi bila rewiring ni untuk pengguna lah. Pengguna janganlah tengok pada keadaan lampu ni menyala, peralatan berfungsi. Memanglah berfungsi tuan-tuan. Cuma macam manusia lah. Bila dah berumur, kita tak ada inisiatif untuk untuk ikhtiar sihat, jadi makin sakit lah. Dan sekurang-kurangnya kena ada suplemen. Sama juga rewiring. Sampai masa dia, sampai had dia, rewiring lah. Kalau dah memang memang dah lama sangat. Macam kabel tu saya tengok pun saya dah tahu. Okay, kabel tu saya tengok pun saya dah tahu dia pakai 3 lembar. Majoriti lah ada 3 lembar. Itu je lah. Rumah ni memang tak ada masalah. Jadi owner
perbincangan saya dengan anak dia. Anak dia setuju untuk buat rewiring. Bagi tahu pada family, jadi family pun setuju. Jadi saya datang buat lah. Kalau hasil daripada saya buat inspection sebelum ni, insulation test untuk pendawaian menggunakan alat saya, insulation tester, tak ada masalah pun. Cuma atas sebab rewiring ni lama je lah. Wiring lama. Maksudnya pendawaian kabel tu kabel lama lah. Jadi saya cuma tukar, ambil inisiatif, tukar lampu, kipas, soket plug je. Yang lain saya tak usik. Sebab yang lain aircon dah buat. Lepas tu ada dapur yang pernah renovate, dah buat. Tak perlu nak usik lah. Benda yang tak perlu nak buat, saya tak perlu buat. Bukan semua sekali dengan saya ni nak kena rewiring, tak. Jadi rewiring ni walaupun dah 20 tahun, 30 tahun anda duduk, walaupun dalam keadaan lampu berfungsi ataupun semua peralatan berfungsi, kalau dah sampai masa, rewiring lah. Ada bajet, rewiring. Kalau tak ada bajet, stay dulu. Maksudnya macam tu lah, senang. Bukan nak tunggu 40 tahun masalah terbakar rumah baru nak rewiring. Jadi rewiring dengan saya ni senang. Yang mana poin anda nak buat, saya buat yang tu. Yang lain tak perlu nak buat. Itu je lah. Lepas tu untuk sub dB, ada juga saya tengok dalam TikTok ni, dia cakap tak perlu pun nak buat sub dB, cukup 1 dB. Bila nak extend lepas ni, baru kita buat sub dB. Masalah sekarang ni, wiring tu kita dah semua masuk dalam main dB, contoh yang tu. Itu contoh dia. Semua wiring tu kita dah masuk pada main dB. Bila kita nak buat sub dB, agak-agak macam mana jadi? Sub dB kita tak tahu lagi macam mana kedudukan dia, tempat dia. Kabel agak-agak sampai tak? Belum tentu lagi. Bila tak sampai, dah bazir dah cost customer. Itu cara saya berfikir. Jadi yang dalam TikTok yang bagi tahu tak perlu sub dB tu terpulang lah. Itu anda punya ilmu, tapi saya punya ilmu buat kerja ni sekali. Memang kita nak bajet apa ni, nak apa ni, tak nak bagi pengguna overcost. Tapi dalam masa yang sama, cadangan kita tu untuk ke depan dah overcost lah. Cadangan saya mudah, buat sub dB awal-awal, pecah ikut cara yang betul. Untuk dapur-dapur, untuk ruang tamu, family area ke ruang tamu, dah settle. Nak tambah poin, kalau ruang tamu, dah akan pergi kepada dB ruang tamu. Untuk ke dapur je lah. Pecah daripada awal. Bukan nak extend baru kita nak pecah. Itu silap. Sebab yang kita nak extend tu, betul lah. Rumah yang kita nak renovate ataupun buat penyambungan, kita akan bawa pergi kepada mana DB terdekat ataupun DB yang kita baru nak buat tu. Tapi yang lama tu. Jadi kena faham lah tuan-tuan. Cadangan masing-masing, ilmu masing-masing, skill masing-masing. Cara saya fikir sekali je. Saya datang nak buat rumah ni sekali, untuk owner rumah nak habis kos banyak pun sekali je. Itu je cara saya. Jadi insyaAllah besok akan jalankan paip. Jadi sepatutnya hari ni trunking dengan paip. Tapi tak sempat tuan-tuan, saya kena jaga ni, tengok ni. Ini submin ni, kabel submin. Jadi banyak saya kena jaga, nak kena angkat paip, kena tengok kabel, kalau terlampau tegang saya tak boleh nak buat. Untuk ke DB ni saya tak boleh buat lagi. Sebab kabel dia tegang. Jadi itulah tuan-tuan, saya pun tak tunjuk lagi untuk wiring yang sebelum ni. DB dia, main DB macam mana. Jadi tak apalah yang tu, saya main dalam bumbung dulu, insyaAllah. Selepas ni saya akan tunjuk. Jadi inilah kesempatan saya dapat buat video. Sebelum ni ada projek, tapi projek tu saya tak buat video pun. Sekadar saya pergi, saya buat projek. Dah, itu je lah. Jadi saya pernah undur diri tuan-tuan. Dah nak asar. Daripada saya Zahra Engineering, terima kasih yang masih follow saya punya YouTube. Terima kasih yang selalu berkongsi ilmu. Yang mana bertanya, jawapan tak memuaskan, tuan-tuan tanyalah orang lain. Sebab saya pun dalam proses mencari ilmu. Bukan pakar macam orang lain, tak. Saya sentiasa dalam proses mencari ilmu. Jadi daripada saya Zahra Engineering, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.